Okay, hai. Selamat datang ke weekly trading class Fullerton Markets. Anda sedang bersama dengan saya, Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Markets. Bersama-sama kita hari ini adalah weekly trading class siri yang kedua, dan hari ini pada kali ini kita akan belajar mengenai basic trading ataupun kelas asas berdagang minyak crude ataupun crude oil CFD. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, jom kita teruskan dengan kita punya pelajaran pada kali ini. Pertama sekali, minyak dikategorikan dalam dua jenis. Satu adalah WTI dan satu lagi adalah Brent. So ada dua jenis nama minyak, WTI dan juga Brent. Apa perbezaannya? WTI adalah minyak yang diekstrak ataupun yang diekstrak kebanyakannya daripada um, pelantar-pelantar minyak yang terdapat di US, Louisiana, North Dakota dan juga Texas. So WTI ini adalah minyak yang datang daripada US. Manakala Brent pula, Brent adalah minyak yang digali daripada lautan utara seperti Forties, Osberg dan Ecofix. Ya. So itu perbezaan di antara WTI dan juga Brent. Tapi mereka tetap minyak, cuma nama ataupun kategorinya itu sahaja yang membezakan mereka daripada mana asal minyak tu. So bila kita bercakap tentang WTI, kita tahu WTI adalah minyak yang digali di US. Manakala Brent pula adalah minyak yang digali daripada lautan utara. Right. So ciri-ciri WTI apa dia? Ciri-ciri dia adalah very light and sweet. Sweet ni tak bermaksud minyak manis. Dia sweet ini maksudnya dia kategori minyak yang manis. Dia cair sedikit. Alright. So API gravity dia adalah 39.6, sulfur content 0.24%, landlocked which is harder to transport, maksudnya dia lebih susah untuk dipindahkan daripada pelantar dari tempat dia digali tu kepada tempat penyimpanan minyak. Kemudian Brent pula dia juga adalah light dan juga sweet. API gravity dia lebih rendah sedikit daripada WTI. Sulfur content dia tinggi daripada WTI dan dia adalah sejenis waterborne, easier to transport. So dia senang dipindahkan daripada pelantar minyak ke tempat penyimpanan minyak. So tak perlu bimbang, tak perlu tahu pun apa kriteria atau ciri-ciri minyak ni. Ini hanyalah pengetahuan umum sahaja untuk anda semua, alright? Alright, berdagang minyak ini di Fullerton Markets kita menggunakan contract for difference ataupun CFD. Apa perbezaan di antara CFD dan juga futures? Dari segi accessibility ataupun pengaksesan kepada CFD, dia memerlukan low capital ataupun capital modal yang rendah, manakala futures pula memerlukan modal yang sangat tinggi. Dari segi liquidity pula, CFD mempunyai liquidity yang tinggi, manakala futures mempunyai liquidity yang rendah. Dari segi flexibility, CFD tiada apa-apa restriction ataupun halangan. Tetapi untuk futures, dia terhalang dengan tamat tempoh, tarikh tamat tempoh untuk kontrak tersebut. Contohnya, ada minyak yang tamat kontrak dia pada 15 November 2020, contoh. Jadi selepas bila kita berdagang minyak, contohnya kita buy oil pada hari ini, kita hanya boleh hold position kita membeli oil itu sehingga 16 ataupun 15 November, sehingga tamat tempohnya. Bila sampai di tamat tempohnya, position kita akan ditutup secara automatik sebab dia adalah futures contract dan dia ada tarikh tamat tempoh. So kita tak ada tak ada kuasa untuk hold position ni selama mana yang kita mahu sebab dia diterhadkan dengan expiry dates ataupun tarikh tamat tempoh. Untuk leverage pula, CFD kita berikan leverage untuk CFD, tetapi untuk futures
kebanyakan ataupun hampir ke semua brokerage house tidak memberikan leverage untuk futures punya instrumen. Okey, ada beberapa segelintir broker yang memberikan apa orang kata hikmat leverage ataupun kemudahan leverage kepada klien mereka untuk mereka berdagang di futures punya market. Tapi untuk CFD memang kebanyakan ataupun hampir semua broker memberikan leverage untuk kita berdagang di dalam. Alright, so future based pricing versus spot pricing. Apa beza dia antara harga yang berdasarkan harga masa depan ataupun futures berbanding dengan harga spot ataupun lani kita panggil P+2. So crude oil futures CFD versus forex, right? Untuk Fullerton Markets, kita punya simbol untuk WTI adalah WTI oil, WTI oil mini. Kita ada dua jenis, satu adalah standard, WTI oil tu adalah standard, WTI oil M tu adalah untuk mini engkau. Contract size-nya sama, cuma minimum lot dia berbeza. Kalau tengok dekat situ, contract size untuk yang standard dengan mini 100, tetapi dia punya lot itu untuk yang standard satu minimum lot untuk masuk berdagang di dalam trading platform adalah satu lot, manakala untuk mini account kita boleh bermula dengan 0.10. Forex pula contract size adalah sebanyak 100,000, minimum lot samaan dengan 0.01. Jadi dari segi sudut lot itu kita boleh tahu yang keperluan margin modal yang diperlukan untuk berdagang oil ini sama ada mini ataupun standard, ia memerlukan modal yang sedikit tinggi berbanding dengan kita berdagang forex. Sebab dengan forex kita boleh berdagang dengan minimum lot 0.01, tetapi di oil kalau kata guna mini account sekalipun kita memerlukan 0.10 punya lot. Alright, so maximum lot untuk kedua-dua standard dan juga mini account untuk oil adalah 250 lot, lebih besar daripada forex, iaitu kita hadkan kepada 100 lot sahaja. Manakala untuk leverage pula, ketiga-tiga jenis WTI oil standard, mini dan forex, leverage yang kita berikan kepada klien di Fullerton Markets bergantung kepada jenis account anda ataupun bergantung kepada balance dan ataupun baki yang ada di dalam account trading anda. Okey. So ini adalah beberapa informasi penting untuk crude oil CFD WTI USD, WTI oil di Fullerton Market. Satu lot bersamaan dengan 100 barrel ataupun 100 tong. 100 tong. 100 tong. Satu lot kita berdagang di dalam platform di Fullerton Market bersamaan dengan kita membeli ataupun menjual sebanyak 100 tong. Right? Margin currency adalah dalam USD, peak size bersamaan dengan 0.001, peak value per lot ataupun nilai value untuk satu lot adalah nilai peak untuk satu lot adalah bersamaan dengan 1 USD untuk satu peak. Right? Okey, so kita nak tahu tentang apakah faktor yang mempengaruhi pergerakan harga minyak. Kita ada 4 faktor. Yang pertama adalah OPEC. OPEC adalah salah satu badan yang mempunyai banyak negara di dalamnya. OPEC ini adalah kesatuan negara-negara pengeluar minyak. So sebarang keputusan, sebarang tindakan yang diambil oleh OPEC, sama ada kita tahu beberapa tahun kebelakangan ini OPEC sentiasa agresif melakukan tindakan pemotongan pengeluaran minyak mentah mereka. Right? So kita nampak Arab Saudi potong minyak, kita nampak Libya potong minyak dan sebagainya. So tindakan-tindakan daripada negara-negara OPEC ini akan memberi kesan secara langsung kepada turun dan naiknya harga minyak. Bila negara-negara satuan di dalam OPEC memotong pengeluaran mereka, maka kita akan nampak bagaimana harga minyak mula naik ke atas. Itu adalah disebabkan oleh basic ataupun asas supply dan demand. Bila supply itu rendah, maka demand itu akan jadi tinggi, dan bila demand menjadi tinggi, harga pun akan naik sekali. Alright. Kedua, yang ini saya sebut tadi supply dan demand. Bila ada tindakan daripada OPEC memotong
pembekalan minyak atau pengeluaran minyak mereka, maka demand akan naik dan supply akan menyusut. Dan begitu juga bila minyak terlalu banyak digali dan menghasilkan lambakan minyak di dalam pasaran, maka supply kita panggil dia sebagai oversupply. Terlalu banyak supply dalam pasaran, maka demand akan menjadi berkurang, maka harga minyak pun akan jadi turun. Okey, boleh faham Kemudian geopolitical events, yang ini juga antara salah satu faktor yang banyak memainkan peranan di dalam pergerakan harga minyak. Bukan sahaja harga minyak, mana-mana instrumen yang didagangkan di dalam pasaran keuangan sudah tentu pasti akan terkesan dengan geopolitical event. Contohnya apabila Amerika Syarikat menyekat ekonomi Iran. Iran adalah salah satu negara pengeluar minyak. Apabila Amerika Syarikat mengenakan sekatan embargo terhadap Iran dan menghalang Iran daripada menjual minyak mereka, secara langsung harga minyak turut akan terkesan. Ini adalah tension ataupun ketegangan politik di antara dua buah negara yang melibatkan negara pengeluar minyak. Jadi, ia turut akan memberi kesan kepada pergerakan harga minyak sama ada dia naik ataupun turun. Okey. Natural disasters, boleh saya katakan natural disasters ni jarang berlaku di dalam minyak, tetapi boleh saya kategorikan natural disasters ni contohnya macam apa? Pelantar minyak tiba-tiba meletup. Tempat pemprosesan minyak tiba-tiba meletup ataupun ada mogok berlaku di pelantar minyak dan sebagainya. So boleh saya kategorikan dia dalam natural disasters. Akibatnya dia akan mengakibatkan pembekalan menjadi tersekat. Negara tidak boleh mengeluarkan minyak. Negara-negara OPEC terutamanya apabila berlaku serangan di pelantar minyak, di lombong minyak dan sebagainya, ada tempat prosesan minyak meletup, terbakar, diserang oleh pengganas dan sebagainya, itu menjadikan pembekalan minyak terbantut. Akibatnya supply juga menjadi rendah, maka demand akan menjadi tinggi dan sekaligus mendorong harga minyak untuk naik ke atas. Okey, ini adalah berita yang dipetik daripada CNBC. Oil plunged 24% for worst day since 1991. Harga minyak jatuh 24% kepada yang paling teruk sejak tahun 1991 sehingga mencecah paras terendah selepas OPEC gagal untuk memenangi price war ataupun perang harga dengan US dan sebagainya. So OPEC ini adalah negara-negara pengeluar minyak, mereka sedang bersaing dengan US. US bukan negara yang duduk dekat dalam OPEC. US dia keluarkan minyak dan OPEC pula potong minyak dengan harapan harga minyak akan naik dan mereka akan mendapatkan keuntungan. Tapi apa yang jadi adalah mereka gagal untuk berbuat demikian. Jadi harga minyak terus jatuh dan terus jatuh. Alright. Kemudian ini berita yang dipetik daripada Reuters. Oil ends on a low after halving in 2014 as OPEC stands aside. Ini pun sama, pendirian daripada OPEC juga telah memberi kesan kepada oil. So ini juga, ini Libya pula. Ini yang saya katakan sebagai ketegangan ataupun geopolitical events yang berada di Libya. Kita tahu Libya adalah satu negara yang baru pasca perang. Jadi ada beberapa perkara yang berlaku dekat sana, serangan pengganas, serangan penjahat yang selalu hijack orang punya port dan sebagainya. Coronavirus, oil price collapse to lowest level for 18 years. Apabila coronavirus menyerang satu dunia, maka pengangkutan satu dunia pun turut terjejas. Banyak negara kena lockdown, flight tak boleh nak terbang, maka permintaan terhadap minyak menjadi susut, maka dengan itu juga harga minyak turut jatuh. Alright.
saya berikan tips untuk bagaimana untuk berdagang minyak dengan keuntungan. Okey, kita pause sekejap, ada azan sedang berkumandang. Okey, kita sambung kita punya pelajaran. Okey, so tips untuk kita berdagang minyak dengan secara profit. Okey, so tips yang pertama adalah kita melihat ada risk sentiment. Alright, so dalam risk sentiment kita ada risk on dan juga risk off. Ataupun kita panggil bila ada risiko, bila tiada risiko. Bila ada risiko, harga minyak akan naik. Bila risiko tak ada, harga minyak akan turun. Contohnya pada ketika risk on and risk off ni adalah, okey, contoh risk on ini adalah apabila risk orang ataupun pelabur ataupun pemain di dalam pasaran suka untuk mengambil risiko. Dan pada keadaan risk off adalah orang berada dalam ketakutan. Contohnya dalam tempoh COVID-19 kan, semua orang berada dalam ketakutan, orang sangat takut untuk travel, orang sangat takut untuk masuk melabur dalam pasaran, maka harga minyak akan turun. Manakala pada keadaan di mana pasaran cantik, ekonomi rancak, masa itu adalah risk on, maksudnya orang sanggup untuk mengambil risiko, maka harga minyak akan naik. Kemudian adalah bergantung kepada OPEC future plans. So bila OPEC restrictkan pengeluaran minyak mereka, macam saya cakap tadi, bila OPEC potong pembekalan minyak, maka harga minyak akan naik. Manakala bila OPEC melonggarkan pengeluaran mereka ataupun melonggarkan penghadan pengeluaran minyak mereka, mereka tak lagi potong pembekalan minyak dan sebagainya, mereka open, jadi harga minyak akan jatuh. Alright, so begitulah bagaimana keputusan OPEC itu mampu untuk drive harga minyak sama ada naik ataupun turun. Kemudian global interest rate, kita dapat tahu bagaimana bank negara ataupun bank pusat selalunya akan memainkan peranan penting untuk menentukan ekonomi sebuah negara. Maka bila high interest rate ataupun kadar faedah tinggi dikenakan, harga minyak akan naik. Manakala apabila kadar faedah itu dipotong ketika COVID-19, banyak bank pusat telah memotong kadar faedah mereka. Jadi harga minyak turut akan jatuh pada ketika itu.
Alright, so terima kasih kepada anda semua yang menyertai saya pada kelas kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Saya Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Markets. Jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.